Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 3C untuk kod PAD 240. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke week yang ke-14. So, harapan madam agar semuanya faham, agar semuanya okey, okey. Untuk test baru-baru ini, semua beres ke? Semua dah berjaya hantar ke? Beres, madam. Alright, so biar madam check lah kat YouFuture betul ke beres. Takutnya tak berapa beres je. Okay, so madam telah memberi masa yang orang kata kelonggaran dan flexibility yang banyak jugalah supaya kamu boleh menjawab mengikut kepada kamu punya kesesuaian masa. Okay, so madam akan tengok test and then okay. So, okey ke jawabnya tu? Saya tak apa nak okey. So, okey, kelas 3C. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syadid. Okey, 3C. Baik. Alright, untuk 3C, nampak ke yang madam paparkan ni? Okey, Ahmad Zaini dah hantar, Atikah dah hantar, Fatin Nadiah, Muaz Ashraf, Amirul Darwisi, Idham, Dini, Hanim. Okey, basically semua ke 26, 3C sudah pun menghantar. So, tahniah madam ucapkan. Alhamdulillah, okey. Okey, so untuk soalan dia, okey. Kenapa pula ni? Kosong test. Okey, betul kan? Ini merupakan soalan yang keluar untuk midterm test yang lepas, betul tak? Betul. Okey, so kalau kamu tengok soalan macam ni, ianya adalah basically soalan yang macam ni nak cakap, inilah soalan yang macam soalan final exam nanti. Okey, final test lah. So boleh mana tahu tak bila final test akan berlangsung? 23 hari bulan 2. Okey, so tepat-tepat sebulan lagi lah. Okey, so dalam final test, kamu kena faham. Ianya akan merangkumi 60 markah and then dia akan ada chapter yang masuk adalah chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kecuali chapter 8. So chapter 8 tidak akan masuk. Dia akan ada soalan PAD 240 yang kamu akan jawab test PAD modul, test quiz, marks. Okay, so not to worry, but it's all essay, short essay ataupun long essay. So untuk yang kamu dah buat ni, ini sebenarnya memang latihan untuk kamu final test. Okay, anggaplah inilah soalan untuk final test sebab kita tahu soalan yang masuk adalah soalan chapter 1 sampai chapter 7 kecuali soalan nombor 4. Ini merupakan soalan yang berkemungkinan besar masuk, kita pun tak tahu, okey, sebab soalan semuanya datang daripada RP. Okey, bila dia minta 25 marks macam ni, describe 4 functions of the legislative with proper example. So, what is the first thing that you have to do? Apa yang kamu akan buat? Kelas? Okey, first kamu kena kenal pasti. Okey, kenal pastilah yang mana satu chapter ni supaya kamu tidak pening kepala. Make sure kamu tahu. Okey, legislative. Okey. Alright. So kamu semua orang pun ada kan? Yes, legislative iaitu membawa maksud chapter 3. Okey, so kamu pun dapat kena pastilah ianya adalah datang daripada chapter 3. Okey, so ditanya functions of the legislative. Bila cakap pasal functions of legislative, okey, kamu kena, maknanya orang kata
Make sure lah. Maknanya, oh function saya dia nak. Okay. Pergi balik kat modul lah. Inilah kelebihan ODL. So that you can, ada kelebihan dan keburukan nanti bila cerita ya. So, kamu akan tengok kat manakah soalan ini atau jawapannya berada. So, dah terang-terangan definitions and functions berada dalam chapter 3. Ada kita belajar pada awal-awal sebenarnya. Okay. So, the first government body. Okay, it is a body responsible and then blah blah blah. Okay, sebelum kamu pergi kepada soalan tu, seharusnya kamu kena mengenal pasti pula. Okay, mengenal pasti pula berapakah markah untuk ni. Okay, so kalau markahnya sent back. Tak boleh. Okey, kalau markahnya ada 25 markah, ianya bermakna long essay. Okey, bila long essay, ianya bermakna kamu perlu membuat apa? Introduction dengan conclusion. Madam rasa benda ni Madam memang dah sentiasa cakap pasal long essay, short essay, tetapi perlu ada introduction dan conclusion. But ada juga yang kadang-kadang student yang sengaja ataupun tak tahulah Madam sengaja ke, sempat ke, tak sempat ke, meninggalkan introduction dan conclusion. Dia terus jump to the functions of the legislative. Okay, so Madam rasa kadang-kadang sayanglah sebab sepatutnya kamu boleh dapat 3 markah, 5 markah. Okay, untuk tu. So, kita tahu ini adalah daripada chapter 3, dia nak 4 and then dia adalah 25 markah. Ini menandakan ini adalah long essay. Okay, kalau short essay 10 marks. Okay, so bila long essay you know that you have to do the introduction. So how many marks for the introduction? Okay, marks for the introduction is 3 marks only. Okay, but doesn't mean you macam letak copy paste je. So apakah introduction yang paling sesuai untuk jawapan ni? Ada ke yang nak boleh beritahu Madam? Definition untuk legislative. Okay, definitions of executive. Yes, satu. Adakah satu ni sahaja memadai untuk dapat 3 markah? Ada lagi tak nak buat penambahan? Okay, yang lain-lain pula. Sila suggest pada Madam. Penambahan. Okay, bila cakap pasal introduction, okay, with relevant introduction. Maknanya related to the questions asked. Okay. Okay, so definitions of executive. Jadi apa lagi? Okay, examples. Okay, contoh kamu boleh masukkan Parlimen, Malaysia Parlimen. Okay, Dewan Rakyat. Dewan Negara. Okay, so maybe lah kamu boleh cakap sikit how they are appointed. Sikit je. Okay, so jika kamu ada introduction, okay, definition ni memang ada definitely student akan buat. Tapi kalau kamu cakap lah, okay, lebihan appointed by YDPA. Okay, for senator. Okay. Okay, rakyat. Okay, election and then senators appointed by. So kalau kamu ada macam ni, okay, orang kata 3 benda, maknanya instead of ada definition ni definitely lah kamu kena tulis. Tapi kamu ada pula, okay, for example, ya Allah kenapalah betul executive, legislative okay. So kalau kamu tulis apa, Dewan Rakyat apa, Dewan Negara apa, maknanya kan. Okay, maknanya orang tulis lah kat sini, what is Dewan Rakyat, what is Dewan Negara. Okay. What is Dewan Rakyat, what is Dewan Negara. So Madam rasa tak ada sebab kenapa kamu tidak boleh dapat 3 markah. Okay, so sometimes untuk introduction macam faham tak? Introduction yang macam Allah ada eratnya dan tengok macam sangat pendek, sangat macam
cepatnya habis. Macam kamulah buat pengenalan surat atau apa-apa karangan. So, takkan kamu cakap apa itu legislatif je, kamu tulislah. Okay, for example, in Malaysia, we have parliament. Parliament is Malaysian legislative. It consists of, okay, Dewan Rakyat and Dewan Negara. So, Dewan Rakyat, Dewan Rakyat members is will choose by in election, okay, and then for Dewan Negara we call the members as Dewan Rakyat, as senators, and they are appointed by YDPA. We have 222 Dewan Rakyat and 70 of 70 senators. Cuba kalau kamu tulis macam tu, akan dapat 3-4 baris yang akan menyebabkan kamu skor these 3 marks ni. Okay, jangan pandang rendah pada 3 markah ni. 3 markah ni boleh menyebabkan kamu dapat A, dapat B dan mungkin menyelamatkan kamu daripada fail. Okay, so please don't take for granted. Dan satu lagi, madam tidak berapa suka ataupun memang madam tak sukalah plagiarism yang terlalu melampau. Mentang-mentang lah ODL, ambil dalam internet, bam sekali. Nampak banyak, bila examiner baca sebenarnya tidak ada point. Okay, so clear tak pasal introduction, how to score 3 marks ni? Clear ke kelas? Clear ke? Clear, madam. Alright, so kita pergi, jangan lupakan soalan kita, functions of the legislative. Satu lagi, please jangan, ini pun budak-budak kadang-kadang dia buatlah pening kepala kita. Paragraphs should be used, okay, to separate your point. Alright, janganlah. Okay, bila introduction satu, bila kamu tengok soalan dia 4 functions of the legislative, kamu dah kena pap. Introduction satu paragraph. 4 functions tu, setiap satu function tu satu paragraph. Ada 4, so menandakan 4 paragraph. And then untuk conclusion 1 paragraph. So sepatutnya kamu dah rancang dah dalam kepala kamu how you are going to answer this properly ataupun with excellent. Okay, supaya orang tengok pun orang tahu. Dan suka juga untuk madam ingatkan bahawa buatlah justify. Okay, Control A, justify. Why? It will make your essay more tidy, more neat, dan ini akan menyebabkan orang kata pemeriksa berasa gembira. Okay, itu madam cakap pasal rupa dia lah. Sekarang kita cakap pasal content. So dia nak apa tadi? Functions of executive. Okay, so orang kata bagus juga kalau kita boleh gariskan, okay, boldkan supaya apa? Supaya pensyarah tahu. Okay, berapa kamu, kat mana kamu punya point-point tu. Lagi senang orang nak beri markah. Okay, functions of executive. Sudah tentulah untuk badan ataupun konten tu kita memperuntukkan 20 markah. 20 markah tu banyak ya. Tapi diminta 4. So apa sebenarnya? Okay, seperti yang madam cakap, ini yang memerlukan elaboration, okay, correct point, elaboration, and then of course the proper example. Okay, kat sini kan dia cakap with proper example. Sebenarnya kalau dia tak cakap proper example pun in PAD 102, in PAD code or PAD paper, you have to have example. Kenapa madam kena ada example? Because it shows that you understand. Okay, kalau kamu tak mampu untuk memberikan example, maknanya kamu tidak faham. Okay, so functions of executive lagi macam ni, legislative. Okay, kita tengok betul-betul, kita takut kita tengah duduk rumah pening kepala nak menjawab, tersilap buat executive, tersilap pandang soalan. Okay, baca berkali soalan ni, make sure confirm kan. Kalau ni confirm dengan kawan-kawan. Okay, so kita pergi kepada executive. So kamu tengok kat atas-atas ni semua adalah benda-benda yang kamu boleh ringkaskan dan letakkan dalam introduction, iaitu it's all about the legislature. Okay, so kalau kamu punya ni sangat padat, sangat mampat dan sangat ikhlas. Ikhlas tu maksudnya apa? Guna ayat sendiri, buat olah ayat sendiri, itu memanglah akan dapat markah yang banyak. Madam sebenarnya bukan cakap apalah. Madam rasa pensyarah semua pun tidak gembira kalau student terlampau copy paste. So what is the purpose of assessment kalau kamu copy paste? Okay, kita pun berjumpa kat mana jawapannya. So the question only asks you 4, betul tak? 4 functions of executive.
Okay, and then here what we have, thanks to the ODL, we have 8 functions of the legislature. Wow, aku kaya, semua boleh pilih, semua ada dalam modul madam. Ingat ya, modul madam ni madam dah buat 5-6 tahun. So every words dalam ni madam hafal. So that's why bila madam baca jawapan, madam sentiasa rasa macam modul aku je ni. Okay, so that is not encouraged at all lah, prohibit. Okay, strictly prohibited. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have 8 functions. Wow, the question only asks you to give 4 functions. Tak payahlah sebab kalau ada 8, kamu letak 8. Okay, kamu tidak akan dapat markah because I will only, okay, the examiner will only give you the first 4 functions je. Nanti jangan kamu end up membazir masa berbuat lebih daripada yang soalan nak. Itu sesungguhnya membazir masa. Yang kita perlukan adalah 4 poin dan 4 poin itu dikupas dengan secara mendalam with the proper example. Okey, Madam nak tanya, kalau ada 8 ni, yang mana kamu akan minta? Kamu akan isi. Okey. So Madam minta sangat sila ambil poin yang kamu betul-betul faham ataupun orang kata poin yang dekat di jiwa kamu, poin yang kamu rasa kamu boleh elaborate dan bagi example yang banyak. Okey, dalam 8 ni yang mana sekali? Saya tak kisah ya. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 tak kisah sebab ini bukan stages. So you are free to start from any function that you rasa comfortable. Okay, yang mana kelas? Yang mana kamu paling faham sekali dalam ni? Yang mana? Kelas? Yang mana? 4 functions of legislative. So which one? Law making, madam. Law making? Okay, sebab law making. Okay. Okay, law making. Okay, kamu berangan. Oh, dapat dah aku 5 markah. Tapi tahukah kamu, kalau sekadar poin yang betul, kamu hanya boleh dapat 0.5 marks only. Okay, so janganlah berangan. So we need your elaboration. Yeah? Your elaboration. Okay, itu yang paling penting. So dalam elaboration kamu, seharusnya kamu mestilah boleh, apa dia? Perungkaikan. Okay, perkisahkan, kisah, bercerita, perihalkan tentang apa itu membuat undang-undang. Okay, so kamu pun macam, ya Allah, aku macam tak faham lah, tak study sangat lah bab ni. Okay, boleh kamu ambil masa, kamu baca kan. Dia ada, sentiasa ada dalam ni. Okay, okay, dalam nota ni ditulis pasal law making ni adalah fungsi utama legislature dan ini adalah dia punya apa? Dia punya proses membuat undang-undang. Okay. Okay, so ini banyak sangat dah ni. Okay, alright. So kamu pun tulislah. Okay. Elaboration kamu akan cakap pasal okay. Law making is the main function. Okay. Cakaplah, memang mereka akan bersidang. Carilah pasal persidangan parlimen. Bila, berapa kali setahun. Nah, ni macam senyap kamu dah masuk contoh dah. Bila kamu dah masuk contoh macam ni, kamu dah tak payah nampak contoh kat bawah-bawah dah. Okay, persidangan parlimen di Malaysia berapa kali. Internet kan ada, search lah. Okay, bila. Okay, and then kamu pun ceritalah proses of law making process. Okay. Dah, saya nak panjang-panjang. Okay, dapatlah 5 markah. So elaboration yang okay akan dapat 2.5. And then orang kata example yang okay akan dapat 2 markah. So why not? Okay, kenapa kami tidak boleh beri kamu full mark? So buat yang terbaik macam ni. Okay, example. Okay. Alright, example law approved recently. Bukan approve lah kita panggil ya. Pass recently by parliament. Buat carian sikit. Itulah namanya ODL. Maknanya kamu boleh dapat
orang kata kalau exam biasa kita susah nak bagi ni. Okay, law making. So ini adalah 5 marks lah. Semasuk semua-semua ni kamu akan dapat 5 marks. Okay. Mana ni? Okay, sebelah. Okay. Okay, so ni semuanya adalah 5 marks. Alright. So, yang seterusnya. Apa lagi yang, okay, tengok baik notan dah siap. Jangan lama sangat ya spend masa. Bila nasihatkan kamu spend masa untuk satu-satu tu dalam 10 ke 15 minit je. Jangan lama sangat. Okay, itu pun dah lama dah. Sebenarnya satu esei panjang untuk 25 markah adalah 45 minit saja. So, yang kedua kamu akan tengok, okay, jawapan yang mana pula lagi kamu nak? Antara 4-4 ni, apa lagi? Financial function. Financial function. Sebab apa kamu rasa macam senang nak terangkan pasal bajet? Yeah. Alright. Yeah. Okay. Ikut macam atas tu. Okay. So we need correct point. Okay. Correct point. Lagi apa lagi? Plus dengan elaborations. Okay. Lagi plus dengan examples. Barulah dapat 5 marks. Alright. Okay, yang ketiga, apa lagi yang nak menggambarkan legislative ni, legislature ni? Apa lagi? Okay, financial function. Apa lagi? Apa lagi kelas? Representation ke? Judicial ke, inquest ke, amending ke, yang mana? Yang mana lagi yang kamu senang nak elaborate? Ke semua kamu tak faham? Apa senyap kelas ni, cepat. Yang ketiga, apa dia? Representation. Yes, apa maksud representation, kelas? Okay, so maksudnya dalam ni kamu mesti dah ada idea tau. Buat belanjawan negara. Ni ada draft lah ayat-ayat kita kan ni. Jadi wakil rakyat. Dah tentulah jadi wakil rakyat. Macam mana kamu nak elaborate pasal ni? Tulislah. Okay, tulislah. Okay. Okay. MP members, okay, are elected in election, which means, okay, mereka bertanggungjawab terhadap rakyat. Okay. So, mereka seharusnya mengapa? Sentiasa bersuarakan hak rakyat. Lepas tu kamu pun fikirlah persidangan parlimen, apa semua tu, menyuarakan hak rakyat, apa yang rakyat nak. Contohnya kisah banjir baru-baru ni, peruntukan diminta apa semua. Okay, so representation ni lebih kepada suara rakyat. So kamu pun elaborate lah kat situ. Okay, dan yang keempat sekali. Bukan senang juga ya, walaupun ada 8 point tak bermakna kamu boleh elaborate semua. Okay, so yang mana paling kamu faham? Yang mana? Okay, yang mana kelas? Cepat. Kamu ni janganlah. Supervision, madam. Supervision ni maksudnya apa? Sekejap. Supervision ni apa? Kalau madam kan, madam suka buat ni, inquest and interpellation. Inquest and interpellation ni bermaksud apa? Apabila parlimen, okay, mesti buat satu jawatan kuasa, orang kata nak siasat satu kes khas, memandangkan kes jadi havoc, okay, dekat negara yang menyebabkan rakyat jadi gusar. Okay, contohnya apa yang sedang menggusarkan rakyat sekarang? Saya nak tanya kamu, rakyat Malaysia, apa yang menggusarkan rakyat Malaysia sekarang? Azam Baki. Yes, Azam Baki. Semua orang minta kes ni disiasat, semua orang minta belajar, lucuk jawatan aja Malaysia, betul tak? So it means that kalau benda ni macam havoc sangat dan tak temui jalan penyelesaian sehingga rakyat ni tertanya-tanya, tengok sampai buat demonstrasi macam tu, should
Okay, Parlimen buat satu macam ad hoc ahli jawatankuasa untuk inquest and interpolation, maksudnya nak mengkaji, okay, mencari gali bukti. Okay, satu badan khas yang akan mencari gali bukti lah. Okay, so kamu pun buatlah contoh-contohnya kisah ni Azazan pakai apa. Okay, so seperti biasa correct point, elaboration plus example, then kamu ada kebarangkalian untuk mendapat 5 markah. Okay, kita tak cerita lagi pasal student ni ayat dia English dia okey ke, ataupun ayat terabur ke, ataupun dia buat kerja macam copy paste ke. Oh, nampaklah copy paste, siap ada garis lagi macam daripada Wikipedia. Oh, nampak sangat copy paste. Itu adalah perkara-perkara biasa yang bermain dalam kepala pensyarah, okey, bila memberi kamu markah. And then satu lagi kamu kena faham, bila buat tu pastikan kamu buat dengan perkataan macam cantik, faham tak? Tak payah pening dah tulisan kita tak cantik sebab semuanya diambil alih oleh ni keyboard. So it should be macam kamu pastikanlah letak page number elok-elok, pastikan belakang macam justify. Jadi so kalau tajuk tu boldkan, barulah kita semangat nak baca, gariskan point apa semua, okay. Make sure orang kata paragraf tu enter elok-elok, jangan yang tu lebih panjang sangat, jangan yang tu kecil sangat, jangan sampai langsung tak ada spacing. Kekemasan tu juga sangat penting tau, okay. So last kali conclusion. So agaknya untuk soalan ni apa yang kamu nak concludekan? Okay, so jangan lupa, jangan main-main. Conclusion 2 markah. Nanti ada orang cakap apa? Setakat 2 markah tak apa, kan? Mana tahu kamu nak dapat 100, sayanglah kalau kamu dapat 98. Okay, untuk soal conclusion yang ni, agak-agaknya, okay, mana yang kamu nak jawab? Ataupun mana yang kamu nak jawab apa dalam conclusion? In conclusion, okay, ayat biasa budak-budak. In the nutshell, okay, in my opinion, okay. So dalam ni, okay, kamu seharusnya apa nak buat adalah yang pertama sekali kamu cuba untuk, okay, wrap your points. Maknanya, okay, so as we know there are 4 functions of legislature, which are that I mentioned above, which are blah 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 blah. Okay, and then your opinion. Okay, contohnya macam write your point. Okay, in conclusion. Okay. There are four functions of executive that I mentioned above. Okay, boleh je. Which are, okay, buatlah. Okay, dah pula. Okay, your opinion pula. In my opinion, legislature is very important in order to prevent the country from buatlah. Ni your opinion. So walaupun 2 markah, so kalau buat macam ni panjang kan. Pertama kamu ni kadang-kadang student there are functions of executive which are bla 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 bla. Ni dia macam bagi 1 markah kot. Tapi kalau kamu buat tambah lagi, in my opinion legislation is very important in our country because it is the yang mana yang kamu rasa nak menggambarkan legislature dengan ayat kamu sendiri, okay? Alright, so habislah soalan. So macam tu juga macam soalan short essay. Cuma short essay dia tak ada introduction, tak ada conclusion. Tetapi formula, correct points, proper elaboration and proper examples tu adalah terpakai untuk soalan essay. Alright, okay. So ada apa-apa nak tanya ke? Senyap dia korang. Okey, kebanyakannya buat soalan nombor mana itu? Kebanyakannya jawab soalan nombor mana? Sekejap ni dia hantar sampel ni. So that kamu boleh ni.
Okey, tak semua orang senyap je, dah 18 orang yang datang. Okey. Yalah. Okey je, madam. Okey, Cik Madam. Okay, so ni madam hantar orang kata sampel lah macam mana kamu berjawab. So ada apa-apa pertanyaan tak? Macam mana nak score? Kan jangan sampai madam ambil satu test and then madam buat demonstrasi marking kat sini. Nak tak? Boleh juga, madam. Boleh sekarang kan dapat hak kamu. Kamu punyalah, boleh tak? Okey, ni madam dah hantar. Okey, kejap ya. Madam tengok soalan. Zaini punya. Siapa yang Zaini nak ke madam tengok hak Zaini punya? Ke jangan? Siapa yang bercakap yang boleh juga tu? Nanti madam komen-komen. Tak apalah, jadikan kamu sampel. Siapa yang cakap boleh juga tu? Saya, Siti Aisyah. Siti Aisyah? Ismail ke? Okey, kita try tengok Siti Aisyah punya Tapi madam tak jawab. Kau memang jawab dalam ni ke? Dia tak ada template ke kamu? Jap, madam tengok jap. Siti Aisyah. So madam buka. Oh, ada dokumen. Jap. Okay, semua jawab dalam dokumen. Explain 4 differences between political executive and madam paparkan. Boleh ke Aisyah? Madam minta kebenaran pada kamu ni. So that kita tak buat kesalahan yang sama semasa final test yang 60% tu. Boleh tak? Yang ni 10% tak apa. Boleh? Boleh, madam. Alright. Okay, Siti Aisyah. Okay, so bila madam tengok soalan ni, kan, tahulah madam yang nampak ni. Okay, belum apa-apa lagi madam rasa macam this should be. Belum tengok lagi dia punya jawapan. Okay, apa nampak ke yang madam paparkan ni? Nampak. Okay, it will be better, jika kamu buat, nampak ni. Calibri kadang-kadang tak terpakai, guna aerial and then, nampak lagi kemas. Okay, kenapa biarkan guna point yang tak kemas? Okay, and then kalau tengok kat sini, setiap paragraf dia tu tidak ada macam tajuk lah. Okay, so it will be better kalau kamu buat macam ni. Bila kita tak tahu macam assignment lah. Ya, sebenarnya. Okay, gariskan. Okay, sekejap Ni madam tukar lah buat sampel The first differences between political executive and non-political executive is method of appointment. Okay, so method of appointment. Okay, bila kamu buat macam ni, senang sangat kerja pemeriksa. Kerja kamu sangat kemas. Okay. Ataupun kamu buatlah difference one. Right. Gariskan. Okay, tak payahlah buat warna-warna pun boleh juga. Tapi kalau macam ni pun dah cukup memadai. Okay. Okay, so kalau tengok pada kepanjangan dia tu okay. Dari segi kepanjangan ni bila Meda tengok sekali lagi dulu, Meda nampak okay. Okay, difference tu. Ni makna kata nak menekel. Lah lah ni mana kamu buat lah kamu pun. Kamu macam make up dia, okay? Next, the difference between president and president is role. President perform political interventions. Alright. And then yang ketiga, okay, difference 3. Okay. Accountability pula dah, accountability-nya, okay. Meda kadang-kadang risau juga point yang Meda tak ajar ni tiba-tiba ada ni. Sebab apa? Sebab takut orang kata
Duk copy paste manalah. Okey, nampak tak kenapa Aisyah bila dah point yang keempat dah mula sikit? Adakah kamu, ada dua je, satu pelajar sudah kekurangan idea, yang kedua kesuntukan masa dan dia rasa takut lah. That's why start from the beginning, you have to plan berapa minit per minit. Jangan spend masa terlalu lama sangat untuk point yang difference one tadi, because setiap ni dia ada 5 markah. So kamu kena set time. Okay, set time maknanya berapa minit kamu kena spend untuk satu paragraf tu. Kalau tidak dia akan jadi macam ni. Kalau dia jeling macam ni 1 markah je kalau sependek ini. Okay, padahal point tu ada. Okay, Aisyah boleh tanya kamu tak kenapa? Sebab tak ada idea dah. Because you don't have idea, ataupun kadang-kadang bukan nak kata idea, kamu semua dah exhausted. Faham? Ini memang sentiasa berlaku. Madam tanda paper mana-mana pun, budak mula-mula dia point yang pertama tu dia punya elaborate kau main lagi. Jadi mana dia jadi kering tu, dia jadi letih. Okay. So make sure kamu spend masa sama-sama banyak, sebab sayang kalau yang atas 5 markah, 4 markah lah 2. So ini yang buatkan pelajar jadi dia jadi fed up, jadi sayanglah bila kamu sebenarnya boleh score tapi kerana ni bukan sebenarnya tak ada idea, kamu dah penat. Faham tak? Kalau kamu tengoklah method of termination, katakan kita tengok dekat chapter ni method of termination. Mesti nota berlambak-lambak. If he or she lost in election, retirement in Malaysia. Okay. So sebenarnya boleh cerita. Okay, kekalahan dalam pilihan raya bla bla bla, sebenarnya ni senang je tapi kamu dah letih sebenarnya. Diberi pula tengok Allah nota pun sikit. And then jadi satu keburukan pula bila ODL ni, bila dah macam nampak sikit ni, start lah cari bahan-bahan dalam internet and then letak je. Nanti sangkut pula original. Nanti kamu bila dah banyak-banyak pula jadi stres pula. Okay, kita tengok point yang pertama. So madam dah make up kan dah. Jadi cantik tak? Jadi beza tak? Kalau pandai kan, bold kan. Buat area lah. Kan kemas tu. Okay, sepatutnya template disediakan lah. Okay, so introduction, jawab soalan yang dipilih oleh pelajar ini, Siti Aisyah Ismail, adalah 4 differences between, salah ada ni, differences between political executive and non-political executive. Introduction. Political executive are temporary executive, unlike civil servant elected to permanent commission. Ni ayat pening dah ni. The role of the political executive is very important in the framework of something. Framework of what ni? Framework of what ni? Aisyah, framework of what ni? Permanent commission. Apa maksud kamu? Okay. They are the minister tasked with formulating the policy and laws that will be used to govern the state. Okay. They are elected by the people through a voting process. They are elected to be minister for a certain period. For example, in Malaysia, each minister must carry out his duty for 5 years. Okay. And then meanwhile for non-political executive or so kat sini kita nampak Aisyah memberi definisi kepada kedua-duanya, civil servant dan political executive, dan ianya panjang. Okay, ini kita boleh kata panjang. So madam akan ataupun pemeriksa akan mula macam terpsycho dengan panjang dan cukupnya, dia semula lupa yang dia dah merahkan ni. So kalau macam ni kita boleh consider untuk bagi 3 marks. Penuh lah maknanya. Tapi kalau kita teringat ni rasa macam budak ni, kita boleh bagi 2.5 markah. Tetapi panjang tu sentiasa menyelamatkan lah. Okay. Because method of appointment. The first difference between political executive and non-political is method of appointment. Political executive is a person elected by the people for a certain period. They are elected by the people and can be changed in the next election. They have to be after the period of term. For example, dah ada example. So this is good. Okay, tapi was appointed by the Yang di-Pertuan Agong. Okay, so yang ni dia macam ni yang katakan point yang tidak related, because kat sini kamu cakap next election, tapi kita tahu dalam kes yang macam ni Ismail Sabri tidak dipilih
melalui pilihan raya. So maybe kamu boleh cakap for example after macam melalui pilihan raya, this parti menang, Barisan Nasional menang, Pakatan Harapan menang, PKR menang, okay, UMNO menang, MIC menang. Itu baru related dengan election. Bila kamu cakap Ismail Sabri was appointed ni, ini yang orang panggil, bukan fakta tu tak salah, tetapi orang kata example yang tak proper, example yang tak relevant, okay. Okay, for non-political activity are selected through an examination conducted by the UPSC. Bila kita tengok macam ni, pelajar ni ambil mana ni? UPSC. Kalau kat Malaysia, okay, tak ada berbenda ni. So, kamu mula mengambil dekat pasal US lah, apalah, Union Civil Service Commissioner. Okay. Civil servants are taken directly to the institution after being elected. So, macam ini macam benda yang macam memeningkan. Ambil daripada mana? So, make sure kalau kamu nak ambil, jangan ambil kat negara beramai-ramai. Zimbabwe, Korea, US. It's better for you, okay, untuk buat dalam konteks Malaysia because kamu pun kat atas ni Ismail Sabri, Dewan Rakyat. So make sure ianya sepadan. Melainkan kamu atas ni kamu buat pasal Trump, bawah ni kamu buatlah juga pasal civil servant dekat US. Barulah kena. Ni macam sudu dengan chopstick. Tak kena gitu. Okay? Okay, tak apa ke kalau madam komen. Jadi kan kamu kata, ya Allah madam, stress lah kita orang kan. Tapi madam tegur lah. Okay? Kenapa kamu ketawa? Ya Allah, nampak ni bila difference tu dia dah start terpancit dah. Public Service Department is okay. Yang ni Malaysia. Yang ni mereka suka tengok. Tetapi kalau kita tengok daripada segi kuantiti, ianya dah mula sedikit. Bila sedikit ni mulalah kuranglah point dalam tu. Okay, row. Ini must ensure that okay lah. This student is trying, okay, to give example, okay, berdasarkan kepada ni. Meanwhile, the role of civil servants is to work in the which is political nature. For example, the Public Service Department play as a role of central agency in renewing the end. Okay lah, boleh. Kalau macam ni, kita boleh bagi 3 lah. Sebab dia macam, hey, faham tak? Okay. Okay. Okay, accountability ni pun mana kamu ambil ni sebenarnya? Yang ni pula kamu just ambil difference 4 ni pula kamu just ambil daripada table yang meledak dalam modul, letak je lah. Okay, so kita tengok pula conclusion. Political executive and non-political executive play an important role in Malaysia. Without them, Malaysia will be a messy country because they need each other to achieve the country goals. For example, tahulah dalam 1.5 ke 2 lah madam boleh bagi. Okay. Okay, alright, itu adalah teguran ikhlas madam. Okay, teguran ikhlas supaya kamu boleh improve semasa final test yang 60 markah. Okay, so hari ni madam sempat untuk cover 1 soalan test dan juga 1 pelajar untuk sebahagian tu. Janganlah Aisyah kata mengaibkan ya. It means that I want you to do better than this midterm test. Okay, insyaAllah untuk final test, madam dan tim akan buat 1 template supaya kamu tak pening. 1 template and then kita akan beritahulah kena buat guna aerial ke apa ke. Make sure justify lah apa semua. Okay kelas, madam rasa sampai sini dululah kelas. Okay. Kebaikan orang lain, kebaikan kamu juga. Aisyah. Okay, madam harap kelas hari ini boleh membantu kamu untuk skor PAD 240. Okay, so madam harap kamu semua ambil iktibar dan madam harap kamu semua perform lah. PAD 240 is not susah tapi biarnya bukan senang juga. Kalau nak compare dengan PAD 120, PAD 240 dia lebih mendalam. Bukan memang sangat mendalam lah ya, but it's very good actually. You have to understand the system, okay, dan dalam negara yang dan dunia yang kita belajar ni. Alright semua. Okay, sampai jumpa lagi. Madam doakan semua berjaya. Kita doakan carry mark semua okay. Jangan lupa submit. Okay, submit. Tu Madam tengok lagi tu. Okay, submit report. Dan jangan lupa, okay, Madam pun untuk markah presentation pun Madam tidaklah mahu berkira. Madam hargai effort semua. Dan Madam akan tengok report and then lepas tu kita akan Madam akan mula marking
midterm test lah. And then before kamu sit for the final test, insyaAllah carry mark tu dah ada. Okay semua? Okay, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam.